Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan teruskan sains tingkatan 2 dalam bab 5 air dan larutan. Dan subtopiknya ialah 5.1 sifat fizik air. Okey, kita tahu ya 70% daripada bumi ialah air. Okey? Dan selebihnya adalah darat. Sebab itulah kita nampak bumi warna biru je kan. Okey, yang seterusnya ialah air ialah sebatian. Sebatian bermaksud lebih terdiri daripada lebih satu unsur. Okey, gabungan. Jadi, air pula terdiri daripada dua, iaitu hidrogen dan oksigen. Okey, dan air wujud dalam bentuk pepejal, cecair dan gas di bumi ini. Okey, tanpa air semua hidupan pun tidak dapat hidup. Okey, dan ini adalah molekul-molekul air. Contoh-contoh lukisan yang kita boleh lukis lah. Okey, tuan cikgu cakap tadi dia terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Jadi air biasanya kita tulis sebagai H2O. Bermaksud dua hidrogen dan satu oksigen. Jadi satu oksigen yang terikat dengan dua hidrogen. Okey, ini adalah gabungan antara unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dan inilah yang kita sebut sebagai sebatian. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok pula sifat-sifat fizik air. Okey, sifat fizik air yang pertama ialah tiada, tiada dan tiada. Apa yang tiada ni? Okey, ialah tiada warna, tiada bau dan juga tiada rasa. Ini adalah sifat-sifat air tulen. Tapi kalau awak buat air blackcurrant ke ribena ke, memang akan adalah warna, bau dan rasa ni. Okey? Okey, tapi kalau air tulen memang tiada warna, tiada bau dan tiada rasa. Okey, seterusnya ialah takat didihnya. Takat didihnya ialah 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Jadi air yang tulen tanpa apa-apa bahan lain, dia akan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Dan takat leburnya pula daripada ais yang untuk berubah menjadi cecair ialah pada suhu 0 darjah Celsius. Ini juga tanpa benda asing yang lain. Dan untuk takat beku iaitu daripada air hendak membeku menjadi ais iaitu pepejal juga pada 0 darjah Celsius. Okey, dan seterusnya kita nak tengok sifat fizik air. Yang seterusnya ialah mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Iaitu di permukaan air tegangannya iaitu molekul-molekul airnya agak tinggi, yang mana ada beberapa serangga yang boleh berjalan di atas air. Dan last sekali ialah ketumpatan pada air, ketumpatan air pada suhu 4 darjah Celsius ialah sebanyak 1 gram cm negatif 3. Ini adalah ketumpatan. Okey, dan ini adalah sifat-sifat fizik air yang anda perlu ingat. Okey, tiada warna, tiada bau, tiada rasa, takat didih 100, takat lebur 0 darjah Celsius, takat beku 0 darjah Celsius, tegangan permukaan air adalah tinggi dan juga ketumpatannya pada suhu 4 darjah Celsius adalah sebanyak 1 gram cm kuasa negatif 3. Okey, baiklah. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan dua jenis daya yang melibatkan molekul air, iaitu daya lekitan dan daya lekatan. Yang membezakan di sini ialah lekit dan lekat. Okey, kita tengok daya lekitan dahulu. Okey. Daya lekitan adalah daya tarikan antara molekul yang sama. Berbeza dengan daya lekatan. Daya lekatan ialah daya tarikan antara molekul yang berbeza. Kalau kita lihat sini, kalau nak mudah ingat ya, lekitan maksudnya benda tu melekit dan akan terikat ataupun sangat rapat. Dan kalau kita nak pisahkan dia pun dia still melekit-lekit kan. Tapi kalau lekatan hanya melekat dan kita mudah nak pisahkan. Okey, jadi kalau yang lekitan yang melekit-lekit itu dia adalah daripada molekul yang sama. Okey.
So, dia sama jenis. Tetapi kalau lekatan mudah untuk kita uraikan macam tu. So, daya tawikan dia adalah antara molekul yang berbeza. Okey, so itu nak mudah ingat lah. Okey, dan ini adalah contoh yang sama jenis. Dan ini kalau molekul yang berbeza jenis. So, ini kita sebut sebagai lekatan. Kalau yang sama jenis, kita sebut sebagai lekitan. Lekit. Okey. Dan contoh yang cikgu nak tunjuk di sini ialah untuk lekitan yang kita cakap molekul yang sama. Jadi kita boleh tengok contoh di sini ya. Ini adalah dalam capillary yang mana dalam ini terdiri daripada merkuri. Merkuri mempunyai daya lekitan yang sangat tinggi. Okey, daya lekitan tinggi. Itu adalah merkuri lah. Okey, kerana merkuri daya tarikan di antara molekul-molekul merkuri itu sendiri adalah lebih tinggi. Okey, cikgu tulis Hg dengan Hg. Hg ni bermaksud merkuri ya. Okey, adalah lebih tinggi berbanding dengan daya tarikan antara merkuri dengan ini adalah kaca. Dengan kaca. So, merkuri dengan kaca adalah rendah daripada segi daya tarikannya. Ini yang kita sebut sebagai daya lekitan. Daya lekitan bagi merkuri adalah tinggi. Oleh itu, merkuri akan lebih terikat ya antara satu sama lain dan kurang terikat dengan kaca. Disebabkan itu, kita akan perolehi meniskus bagi merkuri dalam keadaan yang macam ni. Lebih kepada diri dia berbanding dengan kepada kaca. Okey, berbeza dengan air. Mari kita lihat air pula ya. Air, kita tahu yang daya lekatan air adalah lebih tinggi. Bermaksud molekul air menarik ataupun daya tarikannya dengan molekul-molekul lain adalah lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini ya, air dengan air, okey, cikgu gunakan simbol H2O iaitu air, dengan H2O sendiri adalah lebih rendah berbanding dengan H2O dengan kaca. Iaitu ni, dinding permukaan kaca ni ya, kapilari ni adalah lebih tinggi, silinder penyukat ataupun kapilari. Okey, jadi kita dapat di sini ya, air ini lebih tertarik dengan kaca ini berbanding dengan molekul air itu sendiri. Oleh itu, dia akan menghasilkan meniskus yang sebegini, akan lebih tertarik kepada kaca berbanding dengan merkuri yang menjauhi kaca. Okey, jadi inilah yang menunjukkan dia daya tarikan antara molekul yang berbeza iaitu lekatan adalah lebih tinggi. Okey, itu adalah untuk membezakan daya lekitan untuk yang sama lekit dan lekatan untuk molekul yang berbeza. Okey, so lekitan sama bentuk macam ni, lekatan macam ni. Dia lebih terikat dengan kaca ini. Contoh ya. Okey. Jika anda sudah pun memahami perbezaan dan definisi bagi daya lekitan dan daya lekatan, jadi akan lebih mudah untuk memahami ya, tegangan permukaan dan juga tindakan kapilari. Okey, jadi kita lihat tegangan permukaan dulu ya. Okey, tegangan permukaan ialah air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi macam cikgu cakap dalam sifat fizik air tadi. Okey, daya lekitan antara molekul air dengan molekul air di permukaan menyebabkan serangga dapat terapung. Ini kita sebut sebagai lekitan kerana mempunyai tarikan pada molekul yang samalah. Okey, sebab dekat permukaan air hanya ada molekul air saja kan. Jadi serangga dapat terapung dan ada yang boleh berjalan-jalan. Contohnya ialah serangga ayak-ayak. Okey, kalau siapa yang biasa mandi sungai akan biasalah jumpa serangga ayak-ayak ni, jalan laju je. Okey, ini kita sebut sebagai tegangan permukaan. Okey, yang seterusnya bagi daya lekatan bagi molekul air pula ialah tindakan kapilari. Tindakan kapilari ini bermaksud fenomena yang membolehkan air diangkut oleh xilem. Kita tahu ya, xilem fungsi dia ialah mengangkut air. Okey, ini ialah batang tumbuhan yang mana di sini ada flower dan di tengah-tengah ini adalah xilem. Jadi xilem untuk angkut air, manakala flower untuk angkut makanan. Okey, jadi membolehkan air diangkut naik ke atas daripada akar, naik ke batang sampailah ke daun dan juga pucuk. Okey, so daya lekatan dia memerlukan dua jenis daya, iaitu daya lekatan iaitu molekul antara air dengan air, dan juga daya lekitan dan lekatan ya, molekul air dengan dinding xilem. Okey, xilem.
Xi ya. Okey. Contohnya adalah pengangkutan air melalui xilem. Maaf, kita pakai Xi. Okey, so kat sini kita boleh nampak ini adalah dinding sel. Yang mana ini adalah molekul air, iaitu ini O dan ini adalah H. Okey, yang cikgu nak tunjuk sekali ialah daya lekitan antara molekul-molekul air. Okey, kita boleh nampak di sini H yang terikat dengan O di sini. Dan O ini terikat dengan H di sini. Ini adalah daya lekitan air dengan air. Okey, so bila terikat bersama-sama jadi mudahlah dibawa bersama-sama. Okey, tapi ada lagi satu daya, iaitu kita sebut sebagai daya lekatan antara molekul air dengan dinding xilem ini. Yang cikgu gunakan pen warna biru ini. So ini adalah daya lekatan. Daya lekatan air dan dinding xilem. Daya lekitan molekul air dengan molekul air. Itu saja. Jadi air itu dapat diangkut melalui xilem daripada bawah ke atas. Okey, ini ialah kaedah untuk mengingat dan mengulang kaji konsep penyerapan dan pembebasan haba. Okey, cikgu mulakan dengan zarah-zarah, susunan zarah bagi pepejal. Ini adalah pepejal. Okey, dan kita pun tahu pepejal disusun dalam keadaan rapat. Okey, jadi memadai kalau kita lukis 9 zarah ya. Okey, so ini adalah susunan zarah-zarah dalam bentuk pepejal yang bergerak secara rawak. Okey, seterusnya ialah cecair. Bagaimana anda nak melukis cecair? Cecair ialah wujud dalam keadaan bersentuhan dan dia bergerak secara menggelungsur. Iaitu kita boleh katakan secara mengalir. Okey, dan seterusnya ialah gas. Ini adalah 3 fasa yang penting dan gas dalam keadaan susunan yang menjauhi antara satu sama lain dan bergerak secara rawak. Okey, jadi sekarang ini cikgu nak terangkan proses yang melibatkan perbezaan ataupun perubahan fasa. Okey, daripada pepejal ke cecair, kita boleh katakan ia sebagai proses peleburan. Okey, peleburan. Okey, sementara daripada cecair, air nak berubah menjadi ais, kita sebut sebagai pembekuan. Okey. Manakala ais kepada cecair melebur. Okey, seterusnya cecair. Contohnya ialah air yang berubah menjadi gas, contohnya menjadi wap air, iaitu proses pendidihan. Kita sering mendidihkan air kan? Okey, so pendidihan. Dan satu lagi mungkin juga adalah penyejatan. Contohnya kalau air kita letakkan di bawah sinaran matahari, okey, jadi dia akan meresap sehinggalah air di dalam baldi ataupun bekas kita menjadi berkurang. Okey, sebaliknya apabila gas iaitu awan, okey, berubah menjadi cecair iaitu hujan. Hujan. So itu melibatkan proses kondensasi. Okey. Hujan, kondensasi. Mudah je kan? Okey, seterusnya daripada gas iaitu awan berubah menjadi pepejal iaitu salji, snow. Awan kepada snow. Ini kita sebut sebagai pemejal wapat. Okey, pemejal wapat. Ataupun sublimation in English. Okey, ataupun daripada pepejal iaitu aiskrim yang kita bawa keluar ke tempat yang panas, kemudian kita boleh nampak ada wap-wap dia berubah menjadi gas, iaitu proses pemejawapan juga. Tetapi ianya berbeza daripada segi proses penyerapan ataupun pembebasan haba. Nanti kita terangkan. Okey, dah siap nama-nama proses. Jadi cikgu nak teruskan dengan haba diserap ataupun haba dibebaskan. Okey, untuk peleburan ya, proses ini daripada ais berubah menjadi air, proses dia panas. Jadi proses itu memerlukan haba. Okey, jadi haba itu diserap. Haba diserap kerana proses itu memerlukan haba untuk memanaskan ais. Serap. Okey, serap ya. So kat sini cikgu tulis haba diserap. Bila diserap maksudnya kita perlukan haba.
Okey, tapi sebaliknya daripada air nak berubah menjadi ais, iaitu proses itu sejuk ya, betul kan? Okey, jadi bila sejuk kita tak perlukan haba. Jadi haba dibebaskan. Kita pindahkan keluar daripada air tersebut supaya kita nak sejukkan ais. Jadi ini haba dibebaskan. Okey, bebaskan. Jadi dia adalah sejuk. Okey, objek itu sejuk. Tetapi bila haba dibebaskan, persekitarannya menjadi panas. Okey, seterusnya adalah cecair. Air kepada wap air ataupun steam. Jadi proses ini panas. Dia memerlukan haba untuk masuk ke dalamnya. Okey, jadi haba diserap. Sementara kalau awan menjadi hujan, proses itu tidak memerlukan haba. Jadi haba dibebaskan. Okey, daripada gas ini ya, daripada gas berubah menjadi pepejal, iaitu daripada awan menjadi snow, okey, salji. Proses itu juga tak memerlukan haba. Jadi haba dibebaskan. Sementara daripada aiskrim berubah menjadi wap, okey, so ini panas, jadi haba diserap. Okey, dan ini adalah proses penyerapan dan pembebasan haba. Apabila haba diserap, haba diserap, jadi bahan itu lebih sejuk, tetapi persekitarannya menjadi bila haba diserap, jadi haba diambil dan bahan itu menjadi panas, tetapi persekitarannya menjadi lebih sejuk sebab haba diserap ya. Okay, tetapi kalau haba dibebaskan, okey, keluar, jadi bahan itu lebih sejuk, tetapi persekitarannya menjadi lebih panas kerana haba telah dibebaskan ke persekitaran. Okey, cikgu harap clear untuk ulang kaji kita ni. Okey, apabila kita dah pun ulang kaji, okey, untuk subjek yang kita dah pernah belajar ketika tingkatan 1 yang dahulu. Jadi di sini ialah melibatkan perubahan fasa bagi air, fokus untuk air sahaja. Okey, jadi untuk air kita mulakan dengan pepejalnya ialah ais batu, kemudian berubah menjadi cecair iaitu dalam bentuk air yang biasa pada suhu bilik, dan kemudian kita panaskan dan menjadi air, wap air iaitu yang kita kenali sebagai gas ataupun steam, dan ini adalah fasa gas. Okey, jadi pepejal ais berubah menjadi air itu adalah peleburan cecair yang mendidih ataupun mengalami penyejatan itu berubah jadi gas, kemudian daripada steam berubah menjadi air iaitu kondensasi, dan daripada air kepada pembekuan balik kepada air ialah pembekuan. Ini contohnya ialah ais menjadi air. Ini ialah contohnya air yang telah dididihkan ataupun dijemurkan. Ini pula daripada wap air atau gas berubah menjadi air, contohnya ialah hujan ataupun ialah embun. Okey, dan seterusnya ialah daripada air berubah menjadi ais. Ais pula boleh berubah menjadi steam. Okey, terus kepada steam tanpa melalui proses menjadi air dahulu. Ini ialah contohnya seperti mana aiskrim yang anda bawa, contoh ya, aiskrim yang anda bawa keluar ke tempat yang panas dan kita boleh nampak wap tu keluar terus. Berasap-asap aiskrim kita. Itulah dia contoh ya. Dan satu lagi, daripada steam ini ataupun gas ini, wap air berubah menjadi ais terus tanpa perlu melalui air menjadi air dahulu. Ini adalah contohnya seperti salji. Okey, daripada awan tu jadi snow turun kan, pepejal. Okey, jadi cikgu nak anda lihat di sini ya, yang berwarna merah ini ya, daripada aiskrim tadi ais menjadi pepejal menjadi wap, daripada peleburan untuk pendidihan penyejatan, semua ini adalah proses yang panas. Sebab tu cikgu pakai warna merah ni. Jadi proses yang panas bermaksud proses itu memerlukan haba. Jadi bila memerlukan haba, kita akan menyerap haba masuk ke dalam. Jadi dia dapat memanaskan air tersebut. Ingat ya, menyerap masuk. Okey, jadi kat sini kita sebut sebagai haba diserap. Ini adalah keywordnya, diserap.
serap masuk. So, air tersebut menjadi panas. Berbeza dengan yang warna biru ni. Kondensasi menjadi hujan tadi. Pembekuan menjadi ais. Daripada tadi cikgu cakap snow kan. Okey, jadi proses ini sejuk. Okey, kita boleh nampaklah sejuk. Jadi, proses yang sejuk ini kita tak nak haba di dalam air tersebut. Okey, kita tak nak haba, jadi kita keluarkan haba. Bila nak keluarkan haba bermaksud kita bebaskan haba keluar. Kita bebaskan haba, keluarkan haba. Okey, jadi ini adalah haba dibebaskan. Cikgu rasa senang nak ingat. Okey, bila panas kita serap masuk haba. Bila benda tu sejuk, nak kita sejukkan, jadi kita bebaskan haba. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan belajar tentang komposisi air. Baiklah, kita tahu dan cikgu pun dah bagi tahu sebelum ini, air wujud dalam bentuk sebatian terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Jadi cikgu pun dah bagi tahu formulanya, iaitu 2 hidrogen dan 1 oksigen. 1 oksigen terikat dengan 2 hidrogen. Contohnya gambar yang ni tadilah. Okey. Ini kita sebut molekul. Okey, jadi bermaksud kalau kita nak uraikan air ini, so kita akan dapat mengasingkan oksigen dan juga hidrogen. Dan proses ini kita dah pun pernah belajar ketika tingkatan 1 ya. Kita sebut dia sebagai proses apa tu? Elektrolisis. Okey. Elektrolisis air, iaitu kita nak pecahkan molekul air ini. Okey. Kita mulakan dengan melihat gambar wajah. Ini ialah balang gas. Cikgu labelkan di sini ya. Okey, kita terlangkupkan kedua-dua balang gas pada satu rod karbon yang warna hitam ni ya. Ini adalah rod karbon. Okey, dan seterusnya yang air ni ya. Ini ialah air suling. Kita tambahkan dengan asid hidroklorik cair. Okey, jadi yang ini sebagai elektrolit lah bagi membenarkan elektrik mengalir. Okey, jadi kita sambungkan kedua-dua rod ini dengan wire dan juga bekalan elektrik. Okey, kita mulakan di sinilah. Cikgu gunakan panjang, pendek, panjang, pendek. Apa dia membezakan panjang, pendek ni? Okey, bateri kan. Okey, jadi yang panjang ini ialah positif. Dan yang pendek ini ialah negatif. Okey, jadi yang positif ini akan bersambung dengan rod. Dan kita letak jugalah switch di sini. Cikgu lupa. Bolehlah letak emitter ke apa ke. Okay, tapi cikgu nak fokuskan di sinilah ya, bateri ni. Yang positif ini kita bersambungkan dengan wire kepada satu rod. Jadi apabila rod ini asalnya sama ya, rod karbon ni, bila kita sambungkan dengan positif, jadi dia akan menjadi, kat sini kita sebut sebagai anode. Anode ialah yang bersambung dengan positif. Tapi kalau rod karbon yang sama tadi tu disambungkan dengan terminal negatif, jadi dia menjadi katod. Okey, anode positif, katod negatif. Okey, cikgu harap semua fahamlah. Okey, dan air suling ini kita tahu dalam ini ada banyak hidrogen, ada banyak oksigen, hidrogen, oksigen, hidrogen, oksigen. Okey ya, banyaklah H2O yang terikat, yang masih lagi terikat bersama-sama membentuk molekul air. Okey, jadi cikgu nak terangkan sebenarnya hidrogen ini bersifat positif ya, dan oksigen ialah negatif. Okey, oksigen cikgu gunakan yang negatif ni guna pen merah, dan hidrogen yang positif ini cikgu gunakan pen biru. Okey, jadi sekarang ini kita tahu yang anode ini bercas positif. Okey, dan yang katod tadi bercas negatif. Jadi, positif akan menarik yang berbeza dengannya, yang bertentangan dengannya. Kalau rod karbon ini ialah positif, jadi dia akan tarik ion-ion negatif. Manakala yang negatif pula akan menarik ion positif.
Dia mesti macam lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Tak ada lah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan kan. Okey, macam itulah ceritanya. Jadi, yang positif ini, rod ini akan menarik yang negatif. Apa yang negatif? Oksigen ni lah. Jadi, semua oksigen akan tertarik ke sini. Oksigen yang negatif ini, negatif, gunakan pen merah, akan tertarik ke terminal, ke rod yang bercas positif. Okey, so semua oksigen, walaupun oksigen itu berada di sini, tetap juga akan tertarik ke sini. Okey, so kita akan dapat kumpulkan lama-lama oksigen berada di balang gas yang ini. Okey, kita tengok pula bagi rod yang bercas negatif yang kita sambungkan dengan terminal negatif, iaitu katod. Okey, kalau kat sini ialah negatif, jadi dia akan menarik ion yang bercas positif lah. Negatif tarik positif. Jadi, dia akan tertarik ke sini. Positif ini akan tertarik ke sini. Positif ini juga akan tertarik, walaupun dekat dengan anode, tapi dia tetap akan pergi ke katod juga. Jadi, hidrogen semuanya berkumpul ke katod negatif. Oksigen semuanya akan berkumpul ke anode positif. Yang negatif, oksigen negatif akan berkumpul ke anode positif. Okey. So, akhirnya kita semua gas hidrogen akan terkumpul di L dan semua gas oksigen akan berkumpul di K. Okey. Dan kita nak lukislah arasnya. Untuk lukis aras, pastikan anda tidak silap ya. Kita tahu yang hidrogen ada 2. Okey. Jadi di sini hidrogen kita akan dapat aras dia lebih tinggi banyak Okey, berbanding dengan oksigen. Jadi awak kena lukis macam ni lah. Jadi ini adalah kosong. Jadi air adalah naik di sini. Bila air naik sampai ke sini, bermaksud oksigen ini dikumpulkan di sini. Ini adalah oksigen. Okey. Dan yang ini adalah air seterusnya. Okey, di sini. Dan selebihnya ini adalah hidrogen. Jadi kita boleh nampak kat sini ya. Ruang kat sini adalah 2 kali ganda lebih besar daripada sini kerana mempunyai hidrogen 2. Okey, dan oksigen 1. Okey, jadi dah nampak jelas ya. Katod akan menarik gas hidrogen dan anode akan menarik gas oksigen. Positif tarik negatif, negatif tarik positif. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ya, tabung uji K. Okey, kayu uji berbara. Kayu uji berbara biasanya dia tidak menyala lah, hanya ada bara saja. Macam bakar sate tu. Okey, jadi pemerhatiannya ialah kayu uji berbara itu kita akan dapat lihat ianya akan menyala. Okey, kerana dengan kehadiran oksigen. Oksigen membantu pembakaran, jadi dia akan membakar kayu uji yang baru berbara itu. So, menyala terus. Okey, berbeza dengan DL ya. Kayu uji bernyala, kita dah pakai yang dah menyala siap-siap. Dan kayu uji berbara pula. Silap cikgu potong ya. Kayu uji menyala akan menghasilkan bunyi. Special untuk hidrogen, iaitu bunyi pop. P-O-P, pop. Iaitu, kerana kita tahu ya, sifat hidrogen ialah merangsang letupan. Okey, mudah meletup. Jadi dia akan menghasilkan bunyi pop pada kayu uji menyala. Okey, baiklah. Jadi kita dapat lihat di sini ya, yang dihasilkannya hidrogen. Cikgu tulis kat sinilah. Okey, hidrogen kepada oksigen adalah nisbahnya 2:1. Dan ini adalah ratio bagi unsur-unsur yang terdapat di dalam air, iaitu hidrogen dan oksigen. Baiklah, kita akan teruskan dengan eksperimen, iaitu untuk mengkaji kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Okey, untuk ini kita ada 2 eksperimen yang kita akan buat. Satu adalah untuk melihat ya, apakah kesan kalau kita tambah benda asing bagi takat lebur, dan yang kedua kita akan lihat sebentar nanti takat didih pula. Okey, kita tengok dulu untuk takat lebur air. Okey, dan benda asing yang cikgu akan gunakan untuk eksperimen ini ialah garam. Tapi kita hanya belajar eksperimen daripada sini je lah ya. Okey, jadi sekarang ini ada 2 set.
Satu, kita letakkan ais, yang mana kita kelilingkan dia, ais ini dengan ais suling ini dalam bika ini kita kelilingkan dengan ais sahaja tanpa benda asing yang lain, dan kita ukur suhu air di dalam takat. Okey, jadi kita letakkan termometer untuk mendapatkan bacaan apabila air suling tersebut di dalam takat tabung didih ini menjadi membeku. Jadi kita akan tunggu suhu dia sehingga suhu tidak lagi menaik ataupun menurun, dan kita anggap itu sebagai suhu tetap. Jadi hasil eksperimen ya, bagi ais ini, bagi A, air suling dalam tabung didih yang dikelilingi oleh air sahaja akan membeku pada suhu 0 darjah Celsius. Okey, manakala bagi air suling di dalam tabung didih yang telah pun dikelilingi oleh ais dan juga garam, okey, dan setelah kita ukur termometernya, suhu air suling menjadi beku pada suhu negatif 2 darjah Celsius, dan pada waktu ini tiada perubahan suhu yang dicatatkan. Jadi kita anggap dia sebagai suhu tetap bagi air suling tersebut membeku. Jadi kita dapat lihat di sini ya, dengan adanya benda asing iaitu garam, jadi kesimpulan yang kita dapat buat ialah benda asing akan dapat menurunkan takat lebur air. Okey, jadi cikgu gunakan menurunkan. Sepatutnya takat lebur air yang normal ialah 0 darjah Celsius. Takat lebur. Tetapi kalau kita tambahkan garam, dia akan menjadi negatif 2 darjah Celsius. Barulah dia akan membeku. Okey. Baiklah, sekarang kita akan membuat eksperimen yang seterusnya, iaitu kesan garam biasa terhadap takat didih air. Tadi takat lebur ya, takat didih. Okey, jadi kita ada 2 set eksperimen. Yang pertama ialah kita letakkan air suling ke dalam bika, okey, dan yang kita sertakan termometer untuk mengukur suhu, dan kita panaskan sehingga mendidih. Apabila mendidih, jadi kita catatkan bacaan suhu yang telah diperolehi daripada termometer ini. Iaitu cikgu cuma nak highlightkan di sini, ini hanyalah air suling sahaja. Okey. Dan seterusnya untuk set yang kedua, rajah B ini pula, air suling kita tambahkan dengan garam. Okey, dan ini adalah benda asingnya. Jadi kita letakkan di dalam bika dan kita letak termometer untuk mengukur suhu, dan kita panaskan sehingga mendidih. Jadi pendidihan berlaku bagi air suling saja dan juga air suling yang telah ditambah dengan garam sebagai benda asingnya. Okey. Jadi kedua-dua ini kita biarkan mendidih sehingga dia mengeluarkan wap air, dan kita lihat suhu yang tetap. Suhu tetap bermaksud kita lihat suhu yang tidak lagi berubah sehinggalah mendidih dan tidak berubah-ubah, dia ada menaik dan tiada menurun. Jadi itu kita anggap suhu tetap. Jadi bagi air suling sahaja ya, takat didih yang telah pun kita dapati hasil daripada eksperimen ialah suhu air suling tersebut mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Tetapi bagi set B, iaitu air suling ditambahkan dengan garam, jadi suhu air suling itu mendidih ialah sebanyak 102 darjah Celsius. Jadi dia menunjukkan apabila kita tambah benda asing, takat didihnya akan meningkat. Kesimpulannya ialah benda asing akan meningkatkan takat lebur air. Jika tadi benda asing menurunkan takat lebur pula, takat didih. Okey. Jika tadi kita dah belajar benda asing menurunkan takat lebur air, tetapi bagi takat didih, benda asing meningkatkan takat didihnya. Okey. Jadi kita dapat lihat di sini ya, jika takat didih air yang normal ialah 100, tetapi dengan adanya benda asing menjadi 100, ini pun dah habis ya, 102 darjah Celsius. Jadi dapat meningkatkan. Bagi takat lebur pula, okey, sepatutnya 100 darjah Celsius. Jadi dia menurunkan dengan adanya benda asing menjadi negatif 2 darjah Celsius. Ni kalau kita letakkan garam lah. Kalau kita letakkan benda asing yang lain, mungkin akan berbeza daripada segi pengukuran ataupun penambah
dan penurunan suhu ini. Tetapi kita boleh lihat di sini, lidih naik, lebur makin turun. Okey, mudah kan? Okey, kita teruskan